لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah kita dapat tahulah sedikit perjalanan Haji Brunei. Walaupun Bancik sendiri tak tahu, walaupun dah 7 tahun, tapi ini baru kali pertama banyak yang Bancik dapat pelajari. Dan insyaAllah kita harapkan supaya warga Brunei yang rasa kiri kanan nak pergi haji, boleh dah daftar sekarang. Cuma bila 14 tahun tu Bancik ni baru dapat terfikir, dekat mana kita nak daftar untuk dapat 14 tahun tu? Perbezaan Brunei kali di zaman 20 tahun yang lalu mungkin jauh berbeza lah dibandingkan dengan sekarang. Jadinya mungkin dari segi keadaan di Makkah dan juga di Madinah ini itu mungkin jauh banyak berbeza lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Abang Cik Live. Hello. Apa khabar semua? Abang Cik doakan semua sihat, alhamdulillah, insya-Allah. Okey, hari ni terlampau istimewa kerana Abang Cik nak bagi hadiah kepada subscriber Brunei Abang Cik. Abang Cik dah lama dah tak sebut apa khabar Brunei, apa khabar Singapura, apa khabar Indonesia, apa khabar Malaysia sendiri. Apa khabar Thailand? Sebab Bancik pun ada juga review daripada Thailand. Tapi hari ni insya-Allah kerana subscriber Brunei, Bancik cari Haji Brunei. Yang menjalankan ibadah Haji Brunei insya-Allah. Tadi sebenarnya Bancik dah buat appointment dekat hotel. Kita nak tunjuklah semua hotel-hotel dia apa semua. Tapi minta maaf sebab Bancik terlewat datang ke haram, dia orang dah pergi shopping dah. Dia orang dah pergi shopping kat Safar. Jadi untuk Bancik, untuk yang kali pertama bersama dengan Brunei, Bancik buat kat Safar lah bersama mudir dia, bersama pengurus. Nanti kita akan sambung. Biasanya jangan lupa subscribe, like, share, komen Bang Cik Live kalau siapa-siapa baru berjumpa dengan Bang Cik. InsyaAllah kita akan teruskan bercerita tentang Haji Brunei. Alhamdulillah, seperti kita tahu memang cukup sukar nak mencari orang Brunei nak buat haji. Bukan cukup sukar sebenarnya, tapi dengan jutaan manusia berbanding dengan kota yang Brunei dapat, hanya dah segelintir. Hanya cebisan. Kalau tahun ni 1 juta, tapi tak sampai 0.01% daripada orang Brunei. Itu yang susah sikit nak cari. Sebab tu kalau dekat Masjidil Haram, kita selalu nampak Indonesia, kita selalu nampak Malaysia pun. Sebab kita orang Malaysia, selalulah nampak orang Malaysia. Sebenarnya itu sebabkan tak ramai, sebab tu jadi kita susah nak jumpa. InsyaAllah kita bercakap hari ni dengan Haji. Boleh kenalkan diri? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Syamsul Haji Abdul Rahman, pengurus syarikat Al-Hijrah Brunei. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasihlah kita ucapkan kepada Haji. Sebenarnya Haji bukan berseorang, dengan orang lama juga orang lama dalam Brunei, dalam bidang haji. Rasanya kalau orang Brunei kenal kot. Mesti kenal lah. Okey, boleh kenalkan diri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Unut bin Haji Taha, pengurus Al-Hijrah. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasihlah kepada kedua-dua haji ni, pengurus besar sudi berjumpa dengan Bancik. Dan Bancik juga ucap terima kasih kerana subscribers Bancik yang bagi nombor telefon supaya Bancik dapatlah buat coverage untuk orang Brunei khas. Okey, dan untuk orang Malaysia mesti tertanya-tanya, adakah orang Brunei ni kena tunggu giliran ke, berapa kota dia ke, semua kita pun info ni kita kongsi bersama insya-Allah. Okey, sebelum kita teruskan, kita mestilah nak tahu berapa ramai jumlah haji Brunei yang dapat pada tahun ni dan kebiasaannya berapa? Okey, alhamdulillah pada tahun ni jemaah-jemaah negara Brunei Darussalam
diberikan kuota sebanyak 453 kuota sahaja. Tahun-tahun yang sudah memang jumlah melebihi kuota, dapat 1,100, 1,200, tapi menangkan sekatan disebabkan oleh COVID, itulah jumlah dikurangkanlah sebab COVID lah, separuh lah daripada tu. Sebab kita tahu pun jumlah untuk yang Saudi buka tahun ni pun separuh daripada kebiasaan. Betul. Jadi kebanyakan negara semua separuh daripada kebiasaan lah. Betul. Okey Ji, sejak bila ataupun first group orang Brunei terbang? Dan sekarang ni adakah semua jemaah Brunei dah terbang ke belum? Walaupun haji hanya handle yang haji punya, tapi mesti haji dapat maklumat yang lain-lain, insya-Allah. Alhamdulillah, penerbangan pertama jemaah haji negara Brunei Darussalam telah berangkat meninggalkan Bandar Seri Begawan pada 15 bulan Jun yang lalu, dan jumlah hari kelamaan berada di kedua tanah suci ni antara 30 ke 32 hari. Alhamdulillah. Dan penerbangan kedua the following day 16 hari bulan, dan insyaallah 15 Julai 16 balik 16 Julai. Jadi semua dah terbang lah. Alhamdulillah terbang. Tanah suci pada masa Brunei juga menggunakan sistem chartered flight untuk jemaah haji ataupun commercial flight. Actually Brunei menggunakan chartered commercial flight. Oh, dia chartered commercial flight lah. Okey. Jadi keseluruhan dalam flight tu jemaah haji saja. Jemaah haji saja. Dia tak boleh campur dengan orang lain lah. Okey, insya-Allah. Ini maklumat terbaru Dia kini kita tahu sistem. Kita tak tahu sebenarnya, kalau kita orang Malaysia lah, Malaysia tak tahu macam mana perjalanan. Betul. Okey, itulah yang kita nak temu ramah sekarang supaya semua dapat berkongsi lah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, sebab kita tahu orang Sabah Sarawak ataupun orang Malaysia sendiri banyak yang sebenarnya bersedara dengan orang Brunei. Betul. Jadi kadang-kadang kita pun perlu tahu juga apa yang terjadi di Brunei. Okey, Haji kita sambil tu kita dah tahu semua macam mana keadaan kondisi kesihatan jemaah Brunei sendirilah. Kita just untuk info orang Brunei lah. Sebab biasa kalau kita pergi haji, orang keluarga ni risau. Sebab kita yang datang haji pun kadang-kadang orang tua tak tahu media sosial, tak tahu nak kontak, ada yang terlepas. Okey, macam mana Ji? Okey, alhamdulillah. Pada saat ini jemaah-jemaah negara Brunei Darussalam dalam keadaan sihat walafiat, dan memang setiap hari ada pegawai perubatan daripada kerajaan negara Brunei Darussalam membuat lawatan ke hotel-hotel yang di mana jemaah-jemaah tinggal. Kalau di Al-Hijrah, kami tinggal di Azkar. Memang setiap hari selepas makan tengah hari memang ada rombongan daripada tim daripada kesihatan membuat lawatan, dan sering kali bertanyakan khabar, dan sekiranya ada sakit-sakit minor sakit pun dia jumpa dengan doktor. Jadi alhamdulillah, dan memandangkan pada tahun ini cuaca amat panas berbanding dengan tahun-tahun yang sudah, ini teramatlah panas, tapi alhamdulillah dengan nasihat yang telah diberikan kepada jemaah alhamdulillah dapat membuat plan untuk berjalan keluar dengan memakai payung, menutup, dan yang penting sekali banyak makan vitamin dan banyak minum air. Okey, alhamdulillah, itulah perkongsian. Rupanya bukan hanya Malaysia je hantar tim perubatan, walaupun Brunei 400. Kita baru tahu Banci baru tahu. Ini memang betul-betul info yang terkini, dan Banci walaupun Banci dah berapa tahun berada di Kota Mekah, Banci ingatkan kalau hantar jemaah sikit tak ada tim perubatan, tak ada tim yang dihantar oleh kerajaan, tapi alhamdulillah kerajaan Brunei menghantar juga. Okey. Banci nak bertemu ramah orang lama. Okey, orang lama. Sekejap je, sikit-sikit je. Dia tak nak, tapi tak apa, kita paksa juga bercakap.
Okey, sebab kita nak tengok Abang Haji ni dalam 20 tahun Haji Yunus dalam 20 tahun dalam industri haji. Okay. InsyaAllah apa perbezaannya? Sebab kita tahu Malaysia ada perbezaan dia. Yang Brunei macam mana perbezaan dia? Perbezaan Brunei dari di zaman 20 tahun yang lalu mungkin jauh berbeza lah dibandingkan dengan sekarang. Jadinya mungkin dari segi keadaan di Makkah dan juga di Madinah ini itu mungkin jauh banyak berbeza lah. Okey, berapa lama tempoh penungguan ataupun untuk orang Brunei? Kalau kita daftar haji, berapa lama tempoh? Adakah ada kota? Memang kita sekarang kita tahu ada kota kan? Berapa lama tempoh tunggu? Setahun ke 2 tahun? Kalau Malaysia sekarang banyak tahun lah. Kalau di Brunei sekarang sudah ada tempoh menunggu mungkin lebih kurang dalam 14 tahun untuk menunggu 18 tahun 14 tahun 14 tahun menunggu untuk giliran yang seterusnya lah. Alhamdulillah lah sekarang. Yang dulu-dulu tidak ada yang menunggu-nunggu ni, sekarang dulu cukup duit terbang. Cukup duit terbang ya. Tapi sekarang dah kena kota lah. Ada kena kota. Ya. Dan sekarang yang menguruskan kota tu adalah kerajaan. Kerajaan Jabatan Urusan Haji Brunei lah. Jabatan Urusan Haji Brunei. Ya. Okey, adakah Brunei sama macam sistem Malaysia, ada tabung haji? Ataupun tidak? Semuanya swasta? Semuanya swasta lah. Tidak ada Okey. tabungan. Alhamdulillah kita bertuah sebab kita dapat info terkini dan kita terima kasih kepada Al Hijrah Tour ada yang menguruskan Brunei punya haji dan umrah. Bukan sekadar haji tetapi umrah. Katanya memang banyak setiap tahun pun Ramadan pun ni awal Muharram pun dah ada jemaah okey, alhamdulillah. Okey, kita akan banyak berterima kasih sebab kalau bagi bancik ejen-ejen travel ini memudah cara untuk kita datang sebab untuk masuk ke sini ada pantang larang dia, ada ilmu yang harus ni, bukan kita macam melancong di luar negara. InsyaAllah kita akan sambung lagi info yang lebih menarik tentang Haji Brunei. Okey, ini bancik akan bab masuk yang happy sikit, iaitu bab shopping. Ini juga sebenarnya bancik nak bagi info ataupun bagi pengetahuan kepada semua yang belum sampai. Sebab kadang-kadang benda-benda macam ni yang kat mana kalau kita beli banyak macam mana nak post barang, macam mana nak hantar, sebab biasanya kapal terbang dia ada limit. Sekarang nak semua kapal terbang, semua airline dia akan timbang satu-satu, tak macam dulu-dulu. Dulu-dulu check in group masuk je. Tapi sekarang ni kerana sistem dunia dah berubah, airline dah kena bayar berat setiap negara, dia kena lalu, dia kena bayar tax. Jadi dia pun berkira bab kg. Okey, kita tanya kalau Malaysia dia ada pos laju ataupun banyak sekarang dah ada 3 company, pos laju, pos macam-macam lah, kargo. Okey, apa TH Travel sendiri ada kargo sendiri. Okey, macam mana pula dengan Brunei? Okey, alhamdulillah mengenai dengan kargo, memang setiap syarikat ada menyediakan cargo service untuk bawa barang-barang yang terlebih terlebih bawa balik ke Brunei. Jadi pihak pengurusan akan mengaturkan 1 hari atau 2 hari untuk penimbangan kargo. Jadi penimbangan kargo tu dibuat secara bergilir lah. Dan untuk keluarga, dan setiap kilo dikenakan antara SAR 23 ke 30 rial harga dia. Dan belum termasuk airway bill. Airway bill maklumlah sekarang musim Covid ni semua harga naik. Untuk haji ni saja airway bill sekali pengantaran 200 rial untuk satu bak yang ikut jumlah yang minimal lah. Misalan macam 300 atau 500 kilo semua, tapi itu kita pull lah. Pull dia punya harga, dia punya kos dia. Tak apa, insyaAllah kita bershopping ataupun kita membawa balik hadiah. Itu adalah antara sunnah kita bermusafir. Jangan berkira. Walaupun sekecil-kecil tasbih, sebab sekarang dunia yang moden, tasbih cakap alah semua orang ada tasbih, tapi sebenarnya kita memberi hadiah sekecil-kecilnya.
memberi senyuman kepada orang yang ditinggalkan. Betul, insya-Allah. Okey, kita masuk bab costing lah. Kalau di Malaysia ada berbagai-bagai package, tetapi kita cover yang muasasah dalam harga 10,000 ke 12,000. Sebab Malaysia dia ada sistem tabung haji, dia ambil duit kita, dia buat bisnes dan menjadikan benda tu jadi dividen, jadi kurang lah. Kita tahu sekarang ni untuk kos haji satu-satu orang mahal dalam 22,000. Kalau Malaysia punya berita tapi disubsidikan jadi 12,000. Macam mana dengan Brunei pula? Okey, mengenai dengan harga package di Brunei, dia ikut jumlah sebenarnya. Kalau volume tu memanglah, tapi ketetapan dari setiap ejen tu berbeza. Dia ada jenis package, package daripada package yang ekonomi, pertengahan dan membawa ke package premium. Harga package premium mencecah juga dalam 30-an ribu dolar Brunei. Dan yang paling murah ekonomi sekitar 14 ke 15 ribu Brunei dolar. 14,000 ke 15,000 Brunei dolar tu berapa rial? Kalau convert duit Malaysia tu kita tak tahu, tapi tak apa. Tak apa. Just dalam duit rial dalam lebih kurang dalam 26,000. 26,000. Tapi ini berbeza dengan mungkin masyarakat Malaysia, package daripada Malaysia. Kita di Brunei kita ambil semua season yang tinggi. Season ni Maksud saya masuk ke Madinah dan Mekah. Misalnya kita berangkat 15 Julai, berarti 15 Zulkaidah. Jadi 15 Zulkaidah itu harga memang naik. Dan bila masuk ke Mekah 25 Zulkaidah. Jadi 25 Zulkaidah di Mekah sudah musim haji yang tertinggi harga. Jadi balik pada 14 Zulhijjah, iaitu selepas Mina. Jadi bila dilihat dan dibandingkan dengan ejen di Malaysia ataupun ada segelintir daripada Singapura juga, memang package Brunei dengan diorang tak sama. Saya dipahamkan Malaysia dan Singapura diorang kena duduk di luar kawasan haram untuk beberapa hari, dan bila masuk ke hampir-hampir Arafah baru masuk di kawasan haram. Mungkin di sana ada perbezaan dari segi penempatan dan kos mungkin kurang sedikit. Kalau dibandingkan dengan Brunei, dia semua ambil yang high season. Itulah. Tapi alhamdulillah semua ejen-ejen memang ada garis pandu yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey. Tak, haram tu bukan maksud tanah haram, Masjidil Haram. Okey. Takut salah faham. Okey, sebab biasanya kalau kita duduk dekat kota Mekah ni nak pergi Masjidil Haram, kita sebut haram je. Okey, satu untuk info lah, untuk info kalau kita pergi shopping area luar, jangan nak balik Masjidil Haram kalau sebut Masjidil Haram jadi mahal. Kalau orang lokal dia sebut haram, jadi akan jadi murah sikit lah duit teksi. Jadi orang teksi tahu benda tu jadi biasa. Tapi jangan risau, sekarang ni bila Bancik dah tengok perubahan di Arab Saudi, kebanyakannya teksi dah pakai meter. Kita just naik sebab itu adalah arahan daripada kerajaan. Kalau siapa yang tak pakai meter, kita boleh naik percuma. Tapi kita jangan bergaduh lah, sebab itu pun rezeki diorang mencari rezeki, InsyaAllah. Sebab haji ni sesak, kadang-kadang tak padan dengan apa yang, sebab memang demand tinggi. Jadi dia pun kadang-kadang kita akan demand tinggi lah untuk teksi. Okay, satu lagi Bancik nak cakap pasal Haji Brunei ni. Kejap lagi nanti kita shoot. Okay, alhamdulillah kita dapat tahulah sedikit perjalanan Haji Brunei. Walaupun Bancik sendiri tak tahu, walaupun dah 7 tahun, tapi ini baru kali pertama. Banyak yang Bancik dapat pelajari, dan insyaAllah kita harapkan supaya warga Brunei yang rasa kiri kanan nak pergi haji, boleh dah daftar sekarang. Cuma bila 14 tahun tu Bancik ni baru dapat terfikir, dekat mana kita nak daftar untuk dapatkan 14 tahun tu? Okey, jemaah-jemaah haji negara Brunei Darussalam yang daftar untuk haji boleh pergi ke Jabatan Urusan Haji Kementerian Alia Wal Agama di Jalan Menteri Besar, di bangunan Kementerian Alia Wal Agama negara Brunei Darussalam. Ada tak kita kena taruh deposit macam tabung haji, kena taruh minimum 1,300? Brunei macam mana? Daftar nama boleh free ataupun macam mana? Biasa
biasa ada announcement daripada pihak kerajaan melalui media masa kerajaan. Pendaftaran dibukakan dan seperti yang tahun sudah memang ada deposit yang diperlukan, yang mana jemaah-jemaah diperlukan untuk membuat akaun tiket haji. Jadi akaun tiket haji kena masukkan cash di dalam akaun. Oh, macam tabung haji jugalah. Sama juga macam tabung haji. Oh, ini info baru. Mana tahu ada setengah orang-orang Brunei yang tak tahu tu, kita boleh kongsikan bersama. Betul. Sebab dekat Malaysia pun ramai yang tersilap faham. Dia ingat masuk duit dah masuk giliran. Betul. Tapi rupanya kita kena daftar dulu. Kita kena masuk duit lah. First kita kena masuk duit, lepas tu kita daftar. Jadi kebanyakannya orang Malaysia pun salah faham, masuk duit dia ingat automatik. Betul. Jadi kita kena sebar-sebarkan supaya kita semua boleh dapat pergi haji, insya-Allah. Dan jangan, ayalah pasal kuota ni pun kita tak boleh nak salahkan Arab Saudi. Betul. Sebab semakin lama semakin ramai orang mau buat haji, dia pun memikirkan keselamatan. Dia sebenarnya ada sebab kenapa dia kontrol dan melihat keadaan pada masa ini, insya-Allah. Okey. Akhir sekali lah, kita dah tahu pasal berapa harga, macam mana nak enjoy shopping, macam mana nak daftar haji Brunei, dan berapa kota yang Brunei ada. Apakah ucapan lah untuk ahli keluarga ataupun untuk rakyat Brunei sendiri? Alhamdulillah, insyaAllah pihak pengurusan Al-Hijrah ingin memohon kepada orang ramai, semoga doakan kami di sini, semoga dilancarkan semua urusan dan jemaah-jemaah haji negara Brunei Darussalam dan seluruh dunia mendapat haji mabrur dan insyaAllah dipermudahkan semua urusan, insyaAllah. Okay, Haji Yunus jangan tersalah tak. Sebelum tu sekarang dah 7 hari 10 hari wukuf Walaupun haji dah beberapa tahun-tahun buat haji pengalaman, tapi kita dah tersangkut 2 tahun. Tersangkut 2 tahun sebab corona. Macam mana perasaan haji? Adakah perasaan yang macam baru mula-mula buat haji? Sebab saya ramai Bancik sendiri tanya mutawif sebab dah 2 tahun Jadi diorang rasa macam kali pertama balik buat haji setelah dapat ni, macam sangat berharga. Macam mana perasaan haji? Alhamdulillah, perasaan saya inilah satu hikmah kalau kita ni tidak ada haji selama 2 tahun. Dia merasa terharulah. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni dapat, terutama sekali jemaah-jemaah Brunei dapat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Bancik dapat tahu tahun lepas lah, sebab bila Bancik duduk dekat sini Brunei antara negara pertama yang mengisytiharkan tidak menghantar jemaah. Brunei dan Singapura. Sebelum Saudi announce tiada haji antarabangsa. Macam mana perasaan masa sebab kita nak ambil balik feeling 2 tahun kita tak buat haji. Macam mana perasaan haji masa tu Brunei, walaupun masa tu Saudi belum buat keputusan tiada haji antarabangsa. Macam mana perasaan haji? Memang perasaan amat sedih lah apabila mendengar Saudi tidak akan menghantar atau tidak akan menerima jemaah-jemaah haji, melainkan jemaah haji lokal. Dan sebagai syarikat memang mengharapkanlah sekiranya ada jemaah-jemaah yang boleh dihantar walaupun dalam jumlah yang sedikit. Tapi disebabkan keadaan dan alhamdulillah mungkin ada hikmah, memang ada hikmah di sebaliknya. Dan pada masa ini memang alhamdulillah kita amat bersyukurlah setelah 2 tahun rehat, dan pada tahun ini amatlah beruntung menjadi tetamu Allah di bumi Mekah. Terasa lain Alhamdulillah. Terasa lain, terasa seperti yelah 2 tahun baru juga. macam baru. Dapat Allah. kota pun sikit. Ya, betul. Okey, alhamdulillah. Bancik rasakan dah panjang sikit semoga info-info yang kami berikan bolehlah memberi gambaran kepada semua, termasuk orang Malaysia, Indonesia. Sebab kita semua negara berjiran, semuanya bercakap bahasa Melayu. InsyaAllah akan faham bahasa Melayu, dan kita semua adalah, kita panggil apa, serumpun. Serumpun. Dia tak dari jauh, kita ni semua ada je saudara Brunei, ada saudara. Sebab ramai juga subscriber Brunei mengajak Bancik bila balik Malaysia, pergilah ke Brunei. InsyaAllah kita akan sampai juga. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga video ini dapat menaikkan semangat kepada semua yang belum datang haji ataupun umrah untuk datang ke Kota Mekah. Dan juga kalau yang dah datang boleh mengubat kerinduan. Satu lagi moto Bang Cik, kalau kita cemburu jangan jadikan sebagai pembalahan, tetapi jadikan satu doa supaya kita dapat bersama-sama merasai apa yang semua rasa. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.